Jom kita lihat. Okey. So, strategi kuasa barat untuk luaskan kuasa di negara kita. Okey. So, kita akan fokus kepada dua penjajah yang cuba untuk menguasai negara kita. Iaitu, kita akan lihat strategi Belanda dan juga strategi British. So, kita mula-mula kita akan tengok strategi Belanda dulu. Okey. Baik. Belanda ni sebenarnya negara apa, cikgu? Okey, ada yang bertanya. Belanda ni sebenarnya adalah negara yang sekarang ini dipanggil sebagai Netherlands ataupun dulu dipanggil Holland. Holland ataupun Netherlands. Jadi itulah dia Belanda. Okey, jadi dia punya ibu negara adalah Amsterdam. Ya. Jadi itu adalah Belanda. Dan Belanda menggunakan 3 strategi, iaitu serangan fizikal. Serangan fizikal ni maksudnya peperangan. Ya, berperang. Mereka memang ada peperangan. Dan juga satu lagi pakatan, iaitu pakatan ni bermaksud apa tahu? Mereka bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk mencapai matlamat. Dan satu lagi melalui strategi perjanjian. So ada 3. Pertama serangan fizikal, yang kedua pakatan, dan yang ketiga iaitu perjanjian. So ada 3. Ada 3 strategi. Berbanding dengan British. British ni pakatan dan perjanjian maksudnya pakatan tu collaborate. Pakatan tu collaborate. Maknanya buat kerja sama-sama. Berpakat, collaborate. Itu pakatan. Okey, kalau perjanjian itu agreement. So agreement tu maknanya perjanjian untuk bersetuju buat sama-sama. So itu 2 perkara yang berbeza. Pakatan tak semestinya perjanjian, dan perjanjian pun tak semestinya pakatan. Pakatan is collaboration. Collaboration. So itu yang dimaksudkan dengan pakatan dan juga perjanjian. Baik. Macam biasa, bagus Asim. Okey, macam biasa, kalau ada soalan, ada perkara yang kamu tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat ya. Untuk kita cikgu akan terangkan. Baik. Strategi British. British memang banyak. Memang banyak strategi dia, iaitu dia guna yang pertama, manipulasi. Apa itu manipulasi, cikgu? Manipulate. Nanti kita akan terangkan. Yang kedua, ugutan atau desakan. Mengugut. Threatening. Dia mengugut, mengancam. Dan desakan ni maknanya dia push. Dia berikan, kita kata, tekanan kepada orang itu. Itu strategi British. Manipulasi, ugutan dan desakan. Tipu helah. Menipu. Tipu helah atau tipu muslihat. Yang keempat iaitu agreement ataupun perjanjian. Kemudian juga yang kelima, pakatan. Ada juga collaboration. Kemudian juga pajakan. Pajakan tu maknanya mortgage. Mortgage tu maknanya apa? Mula-mula dia sewa. Lama-lama kawasan yang disewa itu menjadi milik dia. Itu pajakan. Dan satu lagi, of course, serangan fizikal ataupun serangan berbentuk senjata atau ketenteraan. So di antara kedua-dua ni memang British paling banyak strategi. Ia tipu helah. Tipu helah tu menipu lah. Jom kita tengok. Ingat tentang kalau glossary ni, ini adalah kita kata explanation satu-satu tentang setiap strategi ini. Korang kena faham betul-betul tentang strategi ini. Yang pertama sekali, manipulasi. Baik, apa itu manipulasi?
Manipulasi ini ialah tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana atau mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu manipulasi. Contohnya macam mana, cikgu? Okey, contohnya okey. Contohnya macam kalau kita lihat, sebenarnya banyak contoh perkara-perkara dalam sejarah ni ya. Tapi kita ambil contoh harian lah. Contoh harian. Katakanlah, okey, Farabi memang suka dengan Aini Zahra. Contoh. Farabi suka dengan Aini Zahra. Jadi, dia akan cuba mengambil kesempatan. Okey, dia tahu Aini Zahra ni pengawas. Akan lalu kat depan kelas dia. Pada setiap pukul 9.30 pagi. Mesti lalu. Sebab dia nak pergi bilik guru. Jadi, Farabi menggunakan waktu pukul 9.30 tu untuk apa? Okey, dia akan daripada duduk tepi, duduk tengah, dia akan duduk tepi tingkat. Kau sini sekejap. Nak 9.30 ni. Kenapa? Kalau kau sini lah kejap, aku dah duduk situ. Kenapa ni? Kau diamlah. Jadi dia duduk kan. Bila Aini Zahra lalu kan, dia kata, "Hai Aini, Assalamualaikum." Nampak tak? Okay. Itu manipulasi. Mengambil kesempatan atas perkara yang berlaku. 9.30 dia dah target. Nanti pukul 9.30, nanti 10 minit kemudian dia mesti balik. Dia mesti lalu kat sini juga. Kena sediakan. Saya pengawas PSS. Nampak kau? Jadi dia akan ambil kertas kan. Dia letak kat tepi tingkap. Bila Aini lalu kan, Aini, surat. Aini, surat. Ini surat. Nampak tak? Jadi dia ada effort. Betul memang effort, tapi itulah manipulasi. Mengambil kesempatan atas sesuatu perkara. Dia dah tahu dah memang Aini Zahra lalu situ pukul 9.30, so dia ambil kesempatan. You see? Jadi itu yang kita kata mengambil kesempatan secara bijaksana. Mengambil kesempatan secara bijaksana. Itu contoh. Okey, Aini, Farabi itu contoh. Jangan kau serius pula. Kan? Nak bagi senang faham. Okey. Dia mesti korang gelak ni. Pasal korang pernah lalui kan? Mesti ada orang yang buat ni. Cikgu tahu ni mesti budak lelaki biasa buat. Tiru ada buat ni, Sasi ada buat ni. Bukanlah, cikgu. Cepat betul saya faham. Betul. Kalau kita ambil contoh macam tu kan senang faham. Yelah, maknanya mengambil tindakan secara bijaksana, mengambil kesempatan secara Yang kertas dia bagi tu ialah love letter ke? Yelah, betul lah, love letter. Apa tu, Aini ambil kertas tu kan, kemudian bila dia buka, penuh dengan bedak. Wanginya. Kan. Lepas tu tulis kat situ apa? Tulis pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Aduh, siap pantun lagi. Jadi itu adalah mengambil kesempatan. Macam pernah buat je korang ni. Korang gelak-gelak ni mesti pernah buat kan? Bukan, cikgu. Jadi itu adalah perkara manipulasi. Itulah manipulasi. Iaitu tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana. Saya teringin, alamak Lili. Mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Ya ke? InsyaAllah nanti dah besar nanti adalah tu. Baik. Yang kedua, ugutan atau desakan. Ugutan atau desakan ini ialah menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang mengugut untuk mengenakan sesuatu. Apa tu, cikgu? Baik. Ambil pemahaman, iaitu ugutan atau desakan ni maksudnya apa? Menakut-nakutkan. Menakut-nakutkan untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik.
Itu dipanggil ugutan. Contoh macam mana? Korang memang suka contoh. Kalau tidak, tak faham. Baik, cikgu bagi contoh. Baik, contoh. Korang tengok tadi kan Farabi ada bagi surat kepada Aini Zahra. Aini Zahra rupanya pengawas. Aini Zahra pengawas. Aini Zahra ambil, dia baca kan. Okey, dia bagi tahu, dia datang balik kan. Oh, Farabi kata, hai ni. Lepas tu, Amin cakap apa? Farabi, kau bagi surat kau tahu tak, salah ni. Surat cinta dalam sekolah salah ni. Ni, aku bagi tahu cikgu, kalau kau buat lagi, janganlah. Farabi kata, janganlah. Okey, aku nak serahkan surat ini kepada cikgu. Cikgu disiplin. Okey, Farabi kata, janganlah, nanti aku kena nanti. Patut Nizara kata apa? Okey, baik. Kalau macam tu, okey. Kau takut kan? Kau tak nak aku serahkan surat ini pada guru disiplin kan? Aku nak setiap hari kau bagi ke aku RM1. Kalau kau tak bagi aku RM1, aku akan serah surat ini kepada guru disiplin. So Farabi kata apa? Okeylah. Yelah, baiklah. Setiap hari nanti aku bagi kau RM1. Itu ugutan. Itu ugutan dan desakan. Nampak? Ugutan dan desakan. Kalau kau tak bagi RM1, aku bagi surat ini pada guru disiplin. Nanti kau kena nanti. Itu ugutan. Menakut-nakutkan seseorang. Menakut-nakutkan seseorang. Untuk mengenakan sesuatu. Itu dipanggil ugutan atau desakan. Cikgu guna contoh yang sama juga supaya senang korang faham. Oh, iyalah. Kan? Jadi, itu dipanggil ugutan atau desakan. Pernah berlaku di sekolah tak? Pernah tak berlaku di sekolah perkara macam tu? Mungkin Lily pernah? Kat sekolah bukan berlaku pun. Ada crush-crush. Oh, kelas-kelas je, tapi tak mau cakap lah. Yalah. Yelah, sebab semua apa? Tapi saya yang tak ada crush. Okey, baik, faham? Okey, baik. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan strategi yang lain. Tapi sebelum itu, cikgu terdengar azan. Okey, kita berhenti sekejap, 2 minit untuk menghormati azan Isyak. Sekejap sekejap. Okey, dengan pemahaman kita tentang strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat ini, yang ketiga, iaitu tipu helah. Baik, tipu helah ni apa, cikgu? Baik, tipu helah ni sebenarnya ialah mengenakan pengaruh, mempengaruhi atau menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi tipu helah ni macam mana, cikgu? Contohnya macam siapa biasa main game kat sini? Yang biasa main game, dia tahu bahawa of course setiap game, even quizzes pun, Satya, even quizzes pun ada cheat code. Nampak tak? Cheat code. Kenapa digunakan cheat code tu? Cheat code itu digunakan supaya apa? Supaya kamu dapat mencapai matlamat kamu untuk berjaya dapat jawapan yang betul semua kan? Jadi dalam quizzes kan, ramai pelajar main quizzes, lepas tu guna cheat code. Rupanya lepas tu Well, I don't use cheat code. kemudian dia akan dapat ranking naik ke atas kan. Itu cheat code. So cheat code itu sebenarnya adalah kita panggil tipu helah. Cheat code itu tipu helah. Baik. Kemudian yang keempat iaitu perjanjian. Iaitu perjanjian, iaitu peristiwa seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain, atau dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Untuk melaksanakan sesuatu hal, itu perjanjian. Contoh macam kes, kita ambil kes tadi.
Baik, kita tahu bahawa kes yang mula-mula Farabi dia menggunakan manipulasi untuk mendekati Aini Zahra. Aini Zahra pula menggunakan ugutan dan desakan ke atas Farabi dengan mendapat duit RM1. Baik, sekarang ni Farabi pula kata apa? Farabi kata, ini kita nak cerita pasal perjanjian. Farabi kata apa dekat Aini Zahra? Dia kata, Aini, kau ni sebenarnya telah mengenakan ugutan terhadap saya. Saya juga boleh report kepada cikgu yang kamu telah mengenakan ugutan kepada saya. Jadi Aini pun kata, tak, sebab awak yang mula-mula telah menghantar satu surat love letter ini, awak pun salah. Jadi apa yang berlaku ialah, baik, Farabi cakap dengan Aini, dia cakap apa? Okeylah, kita buat satu perjanjian, iaitu kita berjanji untuk sama-sama tidak report kepada cikgu. Janji. Farabi kata, Farabi berjanji dengan Aini Zahra berkata, okeylah, kita buat satu perjanjian. Yang Farabi tidak akan report kepada cikgu tentang ugutan Aini. Aini pula tidak akan report kepada cikgu sekolah kamu tentang love letter itu. Jadi buatlah perjanjian. Surat perjanjian itu bersetuju. Sign. Yang ini pun sign. Aini pun sign. Kemudian Farabi pun sign. Setuju. Untuk tidak melaporkannya kepada guru. Apa nak buat Nak buat dengan surat tu? Sebenarnya surat tu sebagai janji. Siapa-siapa yang langgar, siapa-siapa yang buat report juga, maka maka perjanjian itu terbatal dan kedua-duanya akan terjejas. Kesannya Aini dan juga Farabi akan terjejas. Jadi maknanya kalau salah seorang buat, perjanjian itu habis, seorang lagi akan terjejas. So dua-dua akan terjejas. Akan affected lah. Jadi itu perjanjian. So maksudnya saya kata perjanjian maksudnya contohnya saya janji dengan cikgu untuk masuk kelas online setiap kali kan. Itu pun sama jugalah. Masuk kelas cikgu setiap kali kelas online itu juga satu perjanjian. Jadi itu adalah perjanjian yang banyak dilakukan oleh Barat, terutama sekali British lah. Baik. Dan kemudian yang seterusnya iaitu pakatan. Pakatan ataupun pakatan itu apa? Muafakat atau kerjasama, collaboration antara dua pihak. Pakatan harapan. Kerjasama. Pakatan harapan tu maknanya kerjasama banyak parti-parti politik lah. So kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Banyak ke cikgu ada pakatan dalam sejarah? Ada. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Johor pernah berpakat bekerjasama dengan Belanda untuk menghapuskan, untuk menghalau Portugis. Kalau kamu masih ingat lagi, semasa bab yang ke-7 sejarah tingkatan 2, iaitu Kerajaan Johor Riau. Ingat lagi tak? Kerajaan Johor Riau, bab 7 di mana Belanda telah buat pakatan dengan Johor untuk menyerang Portugis di Melaka. Bukan Aceh ke? Dengan Aceh pun ada. Sebenarnya, perang tiga segi yang korang belajar dulu, banyak dia punya peristiwa. Tapi bab 7 tu dipendekkan lah. Kalau nak cerita, satu malam pun tak habis. Peperangan, pembunuhan. Kemudian, sultan-sultan ditangkap, dibunuh di Aceh. Banyak sebenarnya berlaku. Jadi cuma tak diceritakan dalam buku teks lah. Nanti pening kamu. Baik. So itu pakatan. Kemudian seterusnya pajakan. Apa itu pajakan ataupun dipanggil mortgage? Mortgage. Mortgage ni ialah satu kontrak, kuasa atau hak, satu kontrak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Contohnya macam katakanlah cikgu ada tanah. Cikgu ada tanah di Selangor. Kemudian Hemraj datang. Hemraj kata, cikgu ada tanah ya? Dekat mana? Dekat Selangor.
Saya nak guna tanah tu cikgu. Untuk apa? Untuk saya bercucuk tanam. Untuk menanam strawberry. Uish, oh, tanam strawberry kat Malaysia Hendrash kata. Jadi bolehlah. Tapi kamu kena bayar pajakan. Setiap tahun kamu kena bayar katakanlah RM1,000 kepada cikgu. Gunakanlah tanah itu. Berapa lama nak guna? Saya nak guna 5 tahun cikgu. Boleh. Bayar setiap tahun, bayar RM1,000 kepada cikgu. Kemudian duduklah di tanah itu selama 5 tahun untuk buat pertanian. Habis 5 tahun, okey, habislah kontrak pajakan itu dan boleh keluar daripada tanah tersebut. Itu dipanggil pajakan. Pajakan ya. Jadi itu dipanggil pajakan. Baik. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir ialah serangan fizikal. Serangan fizikal ini iaitu melakukan tindakan menyerang, attack, menyerang balas, counter attack, menangkis serangan, melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Boleh Lily, kalau orang tu nak ambil lagi 5 tahun, dia kena bayar lagi lah pajakan tu. Kena bayar pajakan tu lagi. Jadi inilah yang dikatakan itu atas perjanjian. Kalau dia nak kurang boleh, tapi atas perjanjian dan persetujuan. Kalau setuju bayar kurang lagi, dan boleh bayar kurang lah. Di atas persetujuan. Baik. Untuk serangan fizikal ni, okey, Belanda dan juga British kedua-duanya banyak melakukan serangan. Memang banyak. Memang banyak peperangan. Antara perangnya iaitu kita tahu Belanda pernah dengan Johor tadi kan berperang, okey, dengan Portugis. Itu strategi, okey, kita kata serangan fizikal. Begitu juga British pernah menyerang negeri-negeri Melayu yang lain, serangan fizikal. So itulah cara untuk mereka mendapatkan tanah jajahan. So dengan itu kalau kita lihat di sini, okey, ada 7 strategi ya. Okey, manipulasi, ugutan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan, serangan fizikal. Ada 7 jenis kita kata sebagai strategi untuk kuasa-kuasa barat ini meluaskan kuasanya. Baik, ada tak soalan nak tanya? Ada tak mana-mana yang kamu tak faham tentang strategi kuasa barat? Ada tak mana-mana yang kamu tak faham? Untuk cikgu boleh explain sekali lagi? Semua faham ke? Boleh faham boleh. Okey. Faham ya? Baik Arif. Okey, Ariana, baik. Okey, boleh ya? Okey, jadi itu yang kita tekankan tentang perjanjian dan juga strategi-strategi yang telah digunakan oleh Belanda dan juga British. Belanda dan juga British. So itu strategi kuasa barat untuk luaskan kuasanya di negara kita. Baik. Kita tengok. Okey. Satu lagi strategi. Kita tengok dari sudut Belanda. Kita tengok Belanda dulu. Okey, strategi Belanda untuk menguasai negara kita tak banyak. Strateginya 3 sahaja. Iaitu serangan fizikal, perjanjian dan pakatan. Kita tengok serangan fizikal sahaja dahulu. Okey, kita tengok dulu strategi Belanda dia. Baik. Belanda ni melalui Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun sebenarnya adalah kita boleh tulis Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun sebenarnya VOC, Vessels of Company. So VOC Hindia Timur Belanda ni sebenarnya strategi Belanda melalui serangan fizikal. Belanda pernah berperang dengan penduduk di Pulau Bangkok.
Okey, disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor 1650 dan di Kuala Perak 1651 disebabkan oleh dasar monopoli ni maksudnya apa? Iaitu Belanda ni ingin menguasai, membolot, menguasai biji timah di negeri Perak. Sebab itu sampai sanggup berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor. Pulau Pangkor mana? Perak. Kuala Perak pun di Perak. Itu Belanda. Kemudian 1763, Belanda berperang pula dengan Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Dia risau. Takut Selangor ni take over Selat Melaka. Susah nanti dia nak berdagang. Jadi dia berperang dengan Selangor dan Rembau Negeri Sembilan. Sanggup berperang tu. 1782, Belanda berperang dengan Johor. Perang dulu. Dulu Johor membantu Belanda untuk menghalau Portugis. Tak lama kemudian Belanda pula berperang dengan Johor. Sebab berlaku perselisihan, salah faham mengenai perdagangan. Ya Allah. Dan pada 1784, 2 tahun kemudian, sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor. Sebab berebut perairan Selat Melaka. Masalah betul Belanda ni. Masalah betul. Dia nak gaduh je. Dan pada 1784 dan 1785, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Belanda ni gangster betul. Kalau kita tengok ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali Belanda berperang. Menggunakan serangan fizikal. Gangster betul dia. Gangster betul dia. Jadi sebab itu orang-orang Melayu tak suka Belanda. Bila tak suka Belanda, dia namakan barang-barang yang dia tak suka tu dengan nama Belanda. Contohnya apa? Siapa tahu? Apakah barang-barang yang orang Melayu tak suka? Yang diletakkan nama. Ya. Contoh yang pertama, ayam Belanda. Ayam Belanda. Kamu tahu ayam Belanda? Ayam Belanda tu teki kan? Kan teki kan besar. Kenapa dipanggil ayam Belanda, cikgu? Sebab orang Melayu tak makan ayam tu, satu. Yang kedua, ayam tu tak handsome pun. Dengan mukanya hitam, dengan bulu besar warna hitam, bunyi klok-klok-klok macam tu kan. Bunyi klok-klok-klok tu. Jadi, orang Melayu tu kata apa? Aku tak suka ayam ni. Ni ayam Belanda. Ni ayam Belanda. Dia tak suka. Itu ayam Belanda. Yang kedua, durian Belanda. Durian Belanda. Tahu durian Belanda? Durian Belanda macam mana? Alah, apa nama dia? Ada nama dia. Durian Belanda ni sebenarnya adalah bentuk dia, dia ada duri-duri. Buah tu ada duri-duri. Tapi bila dipotong, dibuka, dia tak ada durian. Ya. Soursop Soursop okey. Jadi, so bila dibuka, dalam tu tak ada durian. Dalam tu isi dia warna putih je. Kat luar tu ada duri. Lah, ingatkan durian. Rupanya bukan durian. Kan? Aku tertipu. Aku tak suka dengan durian ni. Ni durian Belanda. Ni durian Belanda. Jadi, jadi benda-benda yang tidak disukai itu dinamakan sebagai Belanda. Satu lagi, iaitu apa tahu? Iaitu paku Belanda. Paku Belanda. Paku Belanda ni, dia sejenis paku tau. Tapi paku tu dia tak ada kepala. Dia just straight, dia bersih tu. Jadi bila kita masukkan paku tu ke dalam papan, kemudian katakan salah, alamak salah lah. Nak cabut tak boleh sebab dia tak ada kepala. So nak cabut balik tak boleh. Aku benci dengan paku ni. Kan? Sebab nak cabut tak boleh lah. Aku benci dengan paku ni. Ni paku Belanda. So benda yang kita tak suka dinamakan dengan Belanda. Jadi kita sekarang tahu kenapa orang Melayu dulu tak suka Belanda.
Okay. Belanda tahu tak? Belanda tak tahu. Belanda tak tahu benda ni. Jadi, oleh sebab itu, bila orang-orang dulu tak suka dengan Belanda, dia namakan dengan Belanda. Ayam Belanda, paku Belanda, durian Belanda. Kemudian ada apa? Tikus Belanda. Tikus Belanda maknanya, okey, benda-benda yang tidak disukai itu dinamakan sebagai Belanda. Dan kenapa Belanda ni? Okey, dan ada satu peribahasa tau. Peribahasa tu tau. Bagai Belanda mendapat tanah. Ini satu peribahasa. Mungkin kamu tak pernah dengar. Tapi dalam peribahasa Melayu, ada bagai Belanda mendapat tanah. Macam mana cikgu? Orang-orang Belanda, masa kat Melaka dulu, bila diorang dapat tanah, bila diorang dapat tanah, mereka tidak akan pulangkan balik. Diorang Belanda cakap dengan orang Melaka, aku nak pakai tanah kau ni. Pakailah Belanda pakai. Dia pun pakai. Kemudian, aku nak pakai sekarang ni. Tak nak. Tak boleh. Aku nak pakai tanah aku. Tak nak. Aku nak guna. Tak nak. Dia jenis apa tahu? Kalau dah dapat barang, nak pulangkan balik memang susah. Memang susah nak pulangkan balik. Jadi itu perangai Belanda. Sebab itu, orang Melaka dulu terkenal orang Melaka dulu terkenal dengan lemah lembut. Assalamualaikum, apa khabar? Bila jumpa orang kan, siap berpantun lagi. 2-3 kucing berlari. Okey, mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama cik adik seorang? Dia berpantun bila bercakap. Itu zaman Melaka dulu. Bila Belanda take over, Belanda take over Melaka, kemudian orang-orang Melaka marah dengan Belanda. Okey, perangai yang bukan-bukan, kemudian orang kata apa, pinjam barang tak pulang-pulang, kemudian asyik nak berperang, nak bergaduh, nak perang-perang gaduh kan. Sampai orang-orang Melaka benci dengan Belanda. Hari-hari orang Melayu, orang-orang Melaka, dia curse Belanda. Curse. Dimampuslah Belanda. Belanda. Aku tak suka Belanda. Sebab itu orang Melaka sampai sekarang, kalau kamu perasan, siapa-siapa yang pernah pergi Melaka, dia tahu bahawa orang-orang Melaka ni, ayat dia kasar sikit. Bahasa dia kasar sikit. Cikgu pernah